Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar subtopik 6.2 iaitu prosedur pendaftaran sesebuah entiti perniagaan. Yang pertama, prosedur pendaftaran perniagaan milikan tunggal. Semua perniagaan milikan tunggal ni perlu didaftarkan dengan SSM. Dia ada 3 langkah. Yang pertama, mendapat kelulusan nama perniagaan yang akan digunakan dengan melengkapkan borang kelulusan nama perniagaan, iaitu borang PNA 42. Okey, pemohon perlu cadangkan 3 nama. Maksudnya kat sini, pemohon ni ataupun pemilik boleh cadangkan 1 hingga 3 nama perniagaan yang dipohon mengikut keutamaan. Okey, pilihan nama perniagaan ni mestilah sesuai dengan jenis ataupun aktiviti perniagaan yang nak dijalankan. Okey, bagi nama perniagaan yang mempunyai nama sendiri, iaitu sama dalam kad pengenalan, tidak perlu mendapatkan kelulusan nama dari SSM. Tapi, kalau nama yang kita reka ataupun nama trade, pihak SSM ni akan buat semakan berdasarkan turutan nama perniagaan yang dipohon. Kalau pilihan pertama tidak diluluskan, dia akan buat semakan dekat pilihan yang kedua dan seterusnya. Okey. Selepas nama perniagaan diluluskan, nama perniagaan yang akan dirizalkan selama 30 hari. Okey, selama 30 hari inilah pemohon perlu membuat permohonan pendaftaran, iaitu langkah yang kedua, dengan mengisi borang pendaftaran perniagaan, borang A. Pemilik perlu mengisi maklumat yang terdapat dalam borang tersebut. Pemilik perlu mengemukakan permohonan kepada SSM. Okey, pemilik ni boleh mengisikan borang pendaftaran perniagaan ni secara online ataupun serahkan sendiri dokumen di kaunter SSM. Okey, langkah yang ketiga, menghantar borang tersebut bersama-sama dokumen sokongan beserta fee pendaftaran ke SSM. Okey, dekat sini pemilik perlu bayar RM30 jika guna nama sendiri dan RM60 jika guna nama trade. Ini ialah contoh borang A yang perlu dilengkapkan. Okey, seperti yang saya cakap tadi, pemohon boleh mendapatkan borang pendaftaran perniagaan ni melalui online ataupun dari kaunter SSM. Okey, kena lengkapkan semua data-data yang terkandung dalam borang A ni. Okey, bagi usahawan yang memohon secara online, mereka perlu memberikan maklumat tersebut melalui portal yang disediakan oleh SSM. Prosedur pemerbadanan syarikat persendirian. Syarikat persendirian ni perlu meletakkan nama dia dengan SDN BSD ataupun sendirian berhad. Okey, bilangan anggota dia sekurang-kurangnya 2 orang dan tidak melebihi 50 orang. Dia ada 4 langkah, iaitu yang pertama, permohonan carian nama syarikat. Dekat sini, pemohon perlu mengemukakan cadangan nama syarikat kepada SSM untuk melakukan carian nama. Dan pemohon perlu mendapatkan kelulusan nama dari SSM. Okey, kat sini pemohon perlu cadangkan nama. Nama yang dicadangkan tu mestilah tak sama nama dengan syarikat lain. Okey, permohonan carian nama ni perlu dilakukan untuk menentukan sama ada nama yang dicadangkan boleh digunakan ataupun tak. Okey, dekat sini pemohon perlu membayar RM30 setiap cadangan. Okey, langkah yang kedua, permohonan pemerbadanan syarikat menggunakan borang permohonan pendaftaran sesebuah syarikat, iaitu Seksyen 14. Dekat sini, pemohon perlu melengkapkan maklumat yang terkandung dalam borang tersebut dengan melengkapkan nama syarikat yang dicadangkan, serta syarikat, jenis perniagaan, alamat pejabat berdaftar, maklumat pemegang saham, alamat pemegang saham, maklumat saham syarikat, maklumat penyerah simpan borang. Okey, langkah yang ketiga, notis pemerbadanan syarikat akan dikeluarkan oleh SSM apabila dokumen yang telah dimajukan adalah sempurna dan mematuhi prosedur yang ditetapkan. Maksudnya kat sini, pihak SSM ni akan keluarkan notis pemerbadanan syarikat kalau maklumat tu mematuhi prosedur ataupun langkah yang ditetapkan, iaitu prosedur penubuhan dan penyerahan dokumen pemerbadanan. Okey, langkah yang terakhir, pelantikan setiausaha syarikat, iaitu kita kena melantik setiausaha syarikat dalam tempoh 30 hari selepas pemerbadanan sesebuah syarikat. Seterusnya, prosedur pemerbadanan syarikat awam. Syarikat awam mesti mempunyai perkataan berhad ataupun BHD sebagai sebahagian
daripada nama syarikat. Bilangan anggota syarikat awam mestilah sekurang-kurangnya 2 orang dan bilangan maksimum adalah tidak terhad. Dia ada 3 langkah. Langkah pertama, permohonan carian nama. Mengemukakan cadangan nama syarikat kepada SSM dan mendapatkan kelulusan nama daripada SSM. Maksudnya, pemohon perlu mencadangkan nama dan nama yang dicadangkan tu tidak sama dengan nama syarikat lain. Pembayaran akan dikenakan iaitu RM30 setiap cadangan nama. Langkah yang kedua, permohonan pemerbadanan syarikat awam. Permohonan pemerbadanan syarikat awam menggunakan borang permohonan pendaftaran sesebuah syarikat iaitu Seksyen 14. Pemohon perlu melengkapkan borang dengan melengkapkan nama syarikat yang dicadangkan serta syarikat, jenis perniagaan, alamat pejabat berdaftar, alamat pemegang saham, maklumat pemegang saham, maklumat saham syarikat, maklumat penyerah simpan borang. Pemohon perlu mengemukakan borang tersebut kepada SSM dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan nama syarikat dengan SSM. Langkah yang terakhir, pengeluaran notis pemerbadanan syarikat. Iaitu notis pemerbadanan syarikat tu akan dikeluarkan oleh SSM selepas syarikat mematuhi prosedur pendaftaran dan menyerahkan dokumen pendaftaran yang lengkap. Ni ada contoh notis pemerbadanan syarikat. Sekarang kita tengok kepada perbezaan antara aktiviti perniagaan. Akta yang mengawal selia bagi perniagaan milikan tunggal dan perkongsian adalah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Kalau syarikat adalah Akta Syarikat 2016. PLT, Akta Perkongsian Liability Terhad. Sumbangan modal pula bagi perniagaan ialah pemilik perniagaan ataupun rakan kongsi. Kalau syarikat, sumbangan saham. Kalau perkongsian liability terhad, sumbangan perkongsi. Yang ketiga, pemilik perniagaan. Bagi perniagaan, pemilik perniagaan ataupun rakan kongsi. Bagi syarikat, pemegang saham. Perkongsian liability terhad ialah perkongsi yang membuat sumbangan modal. Yang keempat, liability peribadi. Bagi perniagaan ialah tidak terhad. Bagi syarikat pula, tiada liability peribadi tapi terhad setakat saham yang tidak berbayar sahaja. Bagi PLT, tiada liability peribadi dan terhad setakat perkongsi yang tidak berbayar. Yang kelima, bilangan pemilik atau pemegang saham bagi perniagaan milikan tunggal ialah seorang. Kalau perkongsian ialah rakan kongsi seramai 2 orang hingga 20 orang. Bagi syarikat persendirian ialah 1 hingga 50 orang. Bagi syarikat awam, 1 hingga tiada had maksimum. PLT, 2 hingga tiada had maksimum. Yang terakhir, tanggungjawab pengurusan perniagaan bagi perniagaan pemilik perniagaan ataupun rakan kongsi. Bagi syarikat ialah lembaga pengarah. Bagi PLT ialah perkongsi. Kita masuk kepada akronim. Akronim pertama, prosedur pendaftaran milikan tunggal, iaitu 3M. M yang pertama, mendapatkan kelulusan nama. M yang kedua, mengisi borang A. M yang ketiga, menghantar borang ke SSM. Akronim yang kedua pula ialah prosedur pemerbadanan syarikat persendirian, iaitu 2PNP. 2PNP. P yang pertama, permohonan carian nama. P yang kedua, permohonan pemerbadanan syarikat. N ialah notis pemerbadanan syarikat dikeluarkan dan P yang terakhir ialah pelantikan setiausaha. Akronim yang terakhir ialah prosedur pemerbadanan syarikat awam, iaitu 3P. 3P. P yang pertama ialah permohonan carian nama. P yang kedua, permohonan pemerbadanan syarikat awam. P yang terakhir ialah pengeluaran notis pemerbadanan syarikat. Itu saja pembentangan daripada saya. Subtopik 6.2 iaitu prosedur pendaftaran sesebuah entiti perniagaan. Sekian, terima kasih.